Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Yang dihormati moderator, semua pihak pengurusan Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini 26 Mei 2023 kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Tafsir surah Ali Imran yang banyak menceritakan tentang pertembungan di antara Islam dengan Ahlul Kitab. Pertembungan di antara Islam dengan Ahlul Kitab yang sangat ketara. Pertembungan ini agak orang panggil besar, sehingga kan surah Ali Imran ni banyak dah beberapa siri yang kita bincangkan. Kebanyakannya perbincangan kita tentang apa yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ahlul Kitab, sama ada puak Nasara, Yahudi ataupun Nasara. Mungkin kita selalu dengar beberapa siri yang lepas, iaitulah tentang Nasara Najran. Dia panggil Nasara Najran, puak-puak Kristian yang datang daripada Najran yang mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan itu semua perbuatan yang perlu ditangani. Kalau tidak, kita tidak tahu bagaimana keadaan sebenar yang berlaku, sehingga kita tidak dapat memahami suasana yang berlaku itu kecuali setelah kita tengok kepada ayat-ayat yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para pelajar sekalian, insya-Allah inilah ayat yang kita akan sebut bermula daripada ayat 104. Bermula daripada ayat 104 sehinggalah kepada ayat 109. Ayat 104 sehingga ayat 109. Insya-Allah kita akan Jadi alhamdulillah, bagi jemaah yang ada tafsir Aisarut Tafasir. Bagi jemaah yang ada Aisarut Tafasir, kita boleh buka di ayat kita ni, muka surat 161. Inilah mengikut versi yang ada di tangan saya ni. Ataupun mengikut dalam gambar yang ada kat belakang tu, yang tak ada tafsir Aisarut Tafasir, boleh je kita ambil mana-mana tafsir pimpinan Ar-Rahman contohnya, yang kita duk baca pagi-pagi tu, supaya kita boleh boleh memahami dan boleh menjiwai apa yang kita belajar ini, insya-Allah. Baiklah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita baca ayat dulu, kemudian kita ambil satu persatu, ayat satu-satu, dan kita akan baca, kemudian kita pergi pada mufradat ataupun makna kalimah dia, kemudian diikuti dengan huraian ayat yang kita akan belajar ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Siapakah umat ini? Kita tengok dalam syarhul kalimat tadi. Siapakah yang dikatakan umat tu? Umat tu siapa?
segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi umat itu iaitulah segolongan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tengok dalam syarhul kalimat al-ummah. Siapa dia yang dimaksudkan dengan al-ummah? Umat itu siapa? Al-ummah, umat adalah sekelompok manusia atau selain manusia yang terikat oleh hubungan jenis. Dia kata, afradum minal bashar, individu sekelompok manusia yang terikat sama ada dengan keturunan dia, dengan jenis dia, ataupun dengan lurah, dengan bahasa. Macam kita orang Melayu ni bahasa kita, bahasa Melayu. Kita orang Islam bahasa Arab contohnya. Tak kira lah dia punya bangsa tu jins. Dan tujuan mereka sama. Tetapi yang dimaksudkan umat dalam ayat ini ialah orang-orang yang berjihad. Al-mujahidun dan lembaga, ditulis. Lembaga itu makna hai'ah, badan-badan kebajikan, sama ada kerajaan atau NGO yang giat dalam bidang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tempat kita ni badan-badan ni jabat agama lah, penguat kuasa agama itulah yang duk larang orang daripada buat mungkar, yang duk larang orang daripada berceramah tak ada tauliah, yang larang orang daripada macam-macam larang. Itu dia panggil orang yang berkuasa, orang yang berkuasa. Baik, kita pergi pada ayat yang kedua. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat seksa yang berat. Dapat seksa yang berat. Siapa dia orang tu? Jadi kita tengok. Tengok dalam ayat ini kata, al-khair ya'muruna bil al-khair, apa dia khair? Iaitulah kebaikan. Iaitulah agama Islam dan segala perkara yang bermanfaat bagi manusia dalam kehidupannya di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi al-khair iaitulah segala kebaikan dengan makna agama Islam dan segala perkara yang memberi manfaat kepada manusia dalam kehidupannya di dunia dan juga di akhirat, yakni iman dan amal saleh. Dia panggil ya'muruna bil itu dia panggil makna al-khair, yad'una ilal khair, maknanya ilal Islam, dan kepada akhlak yang mulia, kepada amal-amal yang soleh, maka itu dikira orang itu sebagai al-khair, orang yang baik. Jadi al-khair itu duduk di situ, duduk di orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beramal dengan kebaikan yang ada itu, maka itu dikira orang yang al-khair. Kita kata alhamdulillah. Itu dia panggil al-khair, orang yang beramal dengan kebaikan. Kemudian apa lagi perkataan yang kita tak sebut? Al-ma'ruf, maaf. Kita dah langkah kepada ayat lain tadi. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa makna ya'muruna bil ma'ruf? Iaitu adalah segala sesuatu yang dinilai baik oleh syariat agama. Ma'ruf mana benda baik mengikut kacamata agama. Mengikut kacamata agama, jangan ikut yang lain. Kalau ikut yang lain, banyak kita ni tak tahu ke arah mana yang kita nak pergi, sebab macam-macam penilaian orang. Jadi kita nak penilaian mengikut agama. Al-ma'ruf ma'arafahu syar'u. Kerananya ia diperintahkan untuk dilaksanakan kerana adanya faktor manfaat dan kebaikan dalamnya, baik untuk individu ataupun masyarakat. Kita kena tengok sama ada untuk individu atau untuk masyarakat, maka itu dia panggil al-ma'ruf. Ma'ruf di sini kita kena letak di mana? Kita kena letak di dari mengikut kacamata Islam, bukan ma'ruf ikut kacamata kita. Kalau kita panggil macam-macam, kita tak, kita faham itu faham ni, kita mengatakan biarlah ma'ruf itu mengikut kacamata Islam, barulah kita selamat.
insya-Allah taala. Kalau tidak kita tak akan selamat. Masing-masing orang ada cara yang tersendiri yang dia boleh buat mengikut kehendak dia, mengikut kehendak orang itu, maka kita tak akan sesat. Kemudian al-munkar. Munkar pula apa benda? Apa yang dikatakan yang diiktiraf sebagai munkar tu apa? Yang diiktiraf sebagai munkar itu iaitulah al-munkar diddul ma'ruf. Tengok ditulisannya kebalikan, lawan yang ma'ruf. Munkar yang tak baik itu lawan yang ma'ruf. Lawan yang ma'ruf nama dia munkar. Iaitulah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat agama disebabkan faktor membahayakan dan merosakkan yang ada dalamnya, baik untuk individu ataupun masyarakat. Sama ada individu atau masyarakat, itu dia panggil orang yang merosakkan. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua tadi. Ayat yang ke-105 baru sampai. Apa ni? Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu jadi seperti orang yang berpecah. Apa dia tafarraqu di sini? Iaitu orang-orang yang bercerai-berai, berpecah-pecah itu yang dimaksudkan di sini ialah ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Tengok nota di bawah, itu penting. Nota di bawah itu penting. Dia kata termasuk juga dia panggil al-haruriyah. Apa dia makna al-haruriyah tu? Al-haruriyah ni makna orang-orang khawarij, geng-geng khawarij. Tahu khawarij? Kena belajar sikit. Al-haruriyah dia kata makna geng khawarij. Tengok khawarij. Khawarij ni asal kumpulan ini muncul bila dia bangun menentang Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Lawan, itu namanya khawarij. Orang yang menyokong Ali nama dia Syiah. Kemudian mari pula golongan Rafidah yang melampau. Bukan sakat sokong Ali, sokong memanggil Hussein, dianggap Ali itu sebagai macam-macam lah dia punya anggapan yang sesak itu, panjang pula hikayat dia. Jadi orang yang berpecah itu khawarij. Dan juga kaum ahli bid'ah. Orang-orang yang mereka reka ibadat. Itu mana ahli bid'ah. Orang yang mereka menciptakan ibadat dalam Islam ini. Nabi dah ajar macam ni, dia pergi buat macam yang lain pula. Sebab nak tunjuk dia punya kebaikan ataupun kehebatan, kita mengatakan di antara perkara yang berbahaya. Nak reka kereta terbang boleh. Tapi nak reka ibadat tidak boleh. Sebab ibadat itu tauqifi, yang datang daripada Allah Azza wa Jalla, bukan kita boleh reka-reka sendiri. Tetapi pendapat yang mengatakan Yahudi dengan Nasara itu lebih kuatlah. Maknanya maksud ayat ini kepada Yahudi dan Nasara. Namun begitu tidak menjadi satu benda yang salah kalau kita mengatakan termasuk juga al-firaq, kumpulan-kumpulan yang mendakwa mereka ini sebagai orang Islam yang berpecah belah. Ada masuk juga. Baiklah. Itu mana alladzina tafarraqu, yang berpecah belah. Kita pergi pada ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri-seri. Tengok, maknanya hari kiamat esok, muka manusia ini terbagi dua. Satu kumpulan yang putih berseri-berseri, dan ada muka yang hitam muram. Hitam muram, maknanya muka yang tak ceria. Itu maksudnya muka yang tak ceria. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, maknanya ni orang ni siapa? Sama ada orang kafir ataupun ahli maksiat. Kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Maknanya paling tinggi sekali muka gelap ni, kau buat kafir. Kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kamu. Sebab kamu kafir, kamu rasalah azab hasil daripada apa yang kamu buat di atas dunia dulu. Kamu buat apa atas dunia dulu? Tengok nota di bawah.
Dia kata wajah-wajah orang yang beriman dan bertakwa akan menjadi putih berseri. Mana atas dunia ni mungkin warna kita ni berbeza-beza. Orang negro dengan warna hitam dia, ataupun orang India, ataupun mana-manalah. Kita orang Melayu ni sederhana. Nah, kemudian di akhirat esok tak ada orang yang warna hitam. Orang dia sudah tukar warna dia jadi warna yang putih. Untuk orang beriman semuanya putih, ceria. Warna muka yang hitam, yang kelabu, yang muram itu untuk orang kafir. Na'udzubillah. Sementara wajah-wajah orang yang kafir dan para ahli bid'ah, na'udzubillah. Ahli bid'ah yang duk reka-reka ibadat, yang duk reka ajaran dalam agama ini akan menjadi hitam legam. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, tengok dia punya kata-kata pendek itu. Yauma tabyaddu wujuh, iaitulah pada hari yang pada waktu itu ada manusia yang berwajah putih berseri. Hari itu adalah hari kiamat. Hari itu hari kiamat. Maka Allah Ta'ala sebut orang yang baik dulu. Dalam ayat ini disebut orang baik dulu. Maaf. Fa ammal ladzina swadat wujuhum. Itu orang yang jahat. Kamu dah diikuti dengan orang yang baik. Nah, biasalah dalam Quran ni dia mana dulu? Ada kalanya disebut orang yang tak baik dulu. Ada waktunya disebut orang yang baik dulu. Jadi ayat ini yauma tabyaddu wujuh, sebab apa? Sebab ayat ni mari dengan larangan daripada benda yang tak baik, yang mungkar, yang berpecah belah, maka diberinya biasanya berpecah tu orang yang tidak baik. Tengok ayat 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada di dalam nikmat, dalam rahmat Allah, yakni dalam syurga, mereka kekal di dalamnya. Tengok dalam ayat ini, fa fi rahmatillah, berada dalam naungan rahmat Allah, limpahan kurnia Allah, yakni syurga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami termasuk di kalangan penghuni syurga yang berseri-seri mukanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayat yang ke-108. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiadalah Allah berkehendak untuk mengenaya hamba-hambanya. Tengok dalam syarah kalimah, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq, iaitu inilah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu, yang mana ayat-ayat ini berisikan kebenaran dan tidak akan pernah bersatu dengan kebatilan selama-lamanya. Jadi ayat Allah Ta'ala ni ayat yang benar, tak ada apa yang tak betul. Yang tak betulnya kepahaman kita yang salah. Kita salah faham, kita salah salah tafsiran, itu kita yang salah, bukan salah ayat. Yang salahnya kita, ayat tak salah. Jadi para jemaah sekalian, kita kena sedarlah. Kita kena berhati betul-betul. Baik, ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ni, ayat 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Tengok kalimat. Maknanya hanya kepada Allah segala urusan akan kembali. Lalu Allah memutuskan urusan itu sesuai dengan kehendaknya, dan dia menentukan hukumnya sesuai dengan kehendaknya pula. Hal itu sebagai anugerah dan bentuk keadilannya. Jadi Allah SWT kembalikan kita kepada dia untuk apa?
untuk dinilai amalan yang kita buat. Orang yang baik diberi balasan yang baik. Orang yang tak baik diberi balasan yang buruk, yang mereka akan merana di akhirat esok dengan sebab perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan. Jadi kalau tak ada pembalasan, di manakah keadilan Allah? Orang yang khianat atas dunia ini, dia lepas ya. Dia mati-mati habis. Orang yang pengkhianat atas dunia ini, dia akan bertanggungjawab dengan pengkhianatan yang dia buat. Orang yang syirik pada Allah Ta'ala di atas dunia ini, menyekutukan Allah, sedangkan Allah SWT yang anugerahkan kepada dia macam-macam, maka dia ambillah apa yang dia lakukan itu, terimalah padanya sesuai dengan apa yang dia ada. Allahu Akbar. Baik para pelajar muslimin dan muslimat sekalian, tamatlah bacaan ayat kita, iaitulah ayat 104 hingga 109 dan makna al-mufradat yang kita ada. Sekarang kita berpindah kepada makna al-ayat. Apakah maksud ayat yang kita belajar ini? Mudah-mudahan Allah Ta'ala cerahkan hati kita, lapangkan dada kita untuk memahami ayat-ayat Allah dan sekaligus dapat kita beramal dengan isi kandungannya sebagai panduan, bekalan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Makna al-ayat. Makna ayat secara umum. Sesudah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar bertakwa kepadanya, berpegang teguh kepada agama Islam, melarang anil furqah. Al-furqah itu makna bertikai, berpecah belah, serta mendorong mereka untuk selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah agar mereka sentiasa dapat mensyukurinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu awalnya Allah Ta'ala sebut pada kita, sebagaimana ayat 104, itulah perintah Allah Ta'ala kepada kita. Maka datanglah ayat ini, ayat 104 ini, Allah Ta'ala memerintahkan. Maka selanjutnya Allah Ta'ala memerintahkan mereka pada ayat 104 agar membentuk satu kelompok. Ummah dengan makna satu kelompok, satu taifah, satu kumpulan, atau satu jemaah dari golongan mereka yang bertugas untuk berdakwah, mengajak orang lain dan umat Islam lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi tugas kita yang besar, antad'u ilal Islam. Ajak orang kafir masuk Islam. Ini besar. Kalau NGO kita ni boleh fokuskan juga kepada bagaimana nak mengajak orang lain masuk Islam, kita kata baik. Tapi kalau kita tak mampu, kemampuan kita terhad setakat yang kita ada hari ini, alhamdulillah, ini pun sudah baik. Sebab kita tak boleh buat semua kerja. Nah, kita kebajikan charity pun kita nak buat. Dakwah orang yang Islam ajak kepada sunnah pun kita nak buat. Dakwah non-Muslim pada Islam pun kita nak buat. Mungkin dengan tenaga yang kita ada tak mampu, jadi kita buat setakat mana yang kita mampu. Namun begitu, Allah nak kena ada kelompok, kena ada taifah, kena ada ummah yang menjalankan tugas ini. Kita kata alhamdulillah. Mengajak orang lain dan umat lain untuk masuk ke dalam agama Islam, kelompok ini juga yang melakukan amar ma'ruf. Saya rasa amar ma'ruf ni tak perlu diterjemahkan. Semua sudah tahu amar ma'ruf makna suruh benda baik, nahi mungkar, larang benda mungkar. Di negeri-negeri Islam dan para pemeluk agama Islam itu sendiri. Jadi kita tugas amar ma'ruf ni bukan kepada non-Muslim saja. Orang Islam yang sudah Islam pun banyak juga yang derhaka kepada Allah. Orang Islam yang sudah Islam yang tak derhaka pun ada. Tapi mungkin tersilap memilih langkah, memilih jalan. Orang beragama ikut cara Nabi. Kita agama ikut apa yang diajar oleh tok syekh kita. Sama ada mereka berpegang dengan hadis yang sahih, berpegang dengan ajaran yang benar mengikut salafus salih, atau mengikut tok syekh dia, duk bawa mengembara ke kubur-kubur, gosok sana gosok sini pun terjadi. Dalam amalan begitu juga. Kita ajar orang pada sunnah ini, bacaan hadis ini, bacaan-bacaan.
Ada orang lain dalam bacaan hadis kuat, tapi dalam bab zikir amalan ambil yang orang lain. Kita kata ini ajaib. Nah, semua bawa. Ini pondok-pondok tahfiz dia darul hadis. Tapi amalan yang duk ajar kepada orang tak ikut hadis. Kita kata ini benda yang pelik. Ini juga perlu kepada amar makruf, perlu pada nahi mungkar. Nahi mungkar ni bukan pada benda maksiat duk melompat atas petas, bawa kepok ke kepek ke tempat maksiat je. Jadi kalau yang meninggalkan ajaran amalan yang dibawa oleh Nabi SAW juga perlu ditegur, perlu diperbetulkan. Maka Allah SWT telah berbicara kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah kata apa? Wal takum minkum adalah ada di antara kamu sekalian satu kelompok. Minkum. Tengok nota di bawah. Kalimah min dalam bahasa Arab kata litab'id. Min itu mana? Sebahagian. Bukan semua kita. Sebahagian. Itu makna min litab'id, maknanya sebahagian. Kerana itulah kami menafsirkan ayat ini sebagaimana di atas. Kami berpendapat, kata Syekh Abu Bakar ni, wajibnya ada sebahagian, yakni satu kelompok, satu taifah dari umat ini, bukan semua, untuk melaksanakan kewajipan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab tugas ini mesti dilakukan oleh orang yang berilmu, yakni para ulama. Dan ilmu hendaklah dimiliki oleh setiap orang. Kerananya tugas amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kita fahamlah, tugas amar ma'ruf nahi mungkar ni fardu kifayah. Bila ada sekumpulan yang buat kerja, kita yang lain ni tak payahlah sibuk-sibuk, pergilah buat kerja lain. Nah, dia pergi larang orang benda mungkar, kita pergi belajar ilmu yang benar. Jadi dia kerja dia menyekak benda yang tak baik, kerja kita mencari orang yang lapar untuk diberi makan. Jadi alhamdulillah, masing-masing kerja, sebab tu dia kata fardu kifayah. Mana dalam sebuah negara, sebuah negeri sudah ada tugas amar makruf, makanya lain-lain itu buat kerja lain pula. Itu dia panggil fardu kifayah. Fardu kifayah makna fardu sebahagian orang buat, sebahagian lain tidak berdosa. Kita kata alhamdulillah. Kalau semua kena buat kerja ni, siapa pula nak buat kerja belajar? Siapa yang ingin untuk ilmu? Jadi tak cukup masa. Maka Allah Ta'ala kata, kena ada di antara kamu, kena ada di antara kamu itu orang yang mengajak kepada yang baik dan melarang daripada benda mungkar, minkum. Yakni agama Islam, ajak benda baik, yakni agama Islam, dan memerintahkan yang ma'ruf. Gembira bahawa kelompok umat yang memikul tugas dan jawatan ini, kewajipan apa? Kewajipan amar ma'ruf ni, nahi mungkar ini, merupakan kelompok yang beruntung dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Siapa nak bahagia? Siapa mencari keuntungan? Mari kita menjalankan tugas amar ma'ruf nahi mungkar mengikut kemampuan kita, mengikut keadaan kita. Jadi bukan semua orang boleh sampai kepada orang macam kita hari ini. Siapa nak bahagia di dunia dan akhirat, mereka akan selamat dari kehinaan di dunia dan selamat daripada neraka di akhirat. Mereka akan masuk syurga bersama orang-orang yang soleh. Jadi isu amar ma'ruf nahi mungkar ni isu yang penting. Macam tuan-tuan ataupun puan-puan yang ada bersama dengan saya ni, peluang dakwah, peluang menyebarkan ilmu, menyampaikan maklumat kepada orang itu berbeza-beza. Jadi ada orang yang boleh menyampaikan kepada kawan-kawan dia, ada orang yang boleh sampaikan kepada member-member dia, yang kita ustaz ni mungkin tak sampai pun. Jadi itu dia peluang. Hari ini alhamdulillah mudah nak sampai ke benda baik. Dengan melalui kita hantar link kuliah kita ni pun sudah dikira menyebarkan kebaikan. Nampak orang tak nak terima, nampak dia lawan, kita terang. Jadi kata orang, biar mereka lawan, kita kan? Tujuan kita menerang bukan berperang. Alhamdulillah. Mari sambung, panjang ni lagi ni. Pada ayat 105, 106, 107, hari cerita tentang golongan yang cerah muka, na'udzubillah, golongan yang hitam muka.
Apa jadi orang ni? Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman mengikuti jalan ahli kitab. Jangan ikut puak-puak tu. Di mana mereka bercerai-berai dalam berpolitik dan berselisih dalam agama, semua benda balas belaka puak tu. Kita kata ahli kitab, ahli Quran tak berkelahi ke? Jawabnya kelahi juga. Ahli sunnah tak kelahi ke? Kelahi juga. Allahu Akbar. Agar orang-orang yang beriman tidak hancur sebagaimana hancurnya ahli kitab. Allah Ta'ala berfirman. Dalam ayat ini Tuhan berfirman, Allah kata apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang berpecah belah, berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat seksa yang berat. Jadi kalau balas juga, mereka ni orang yang dapat seksa yang berat, yang cukup berbahaya. Jadi balas setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Yakni tidak sepatutnya ilmu pengetahuan, tidak sepantasnya. Pala yang bagi, tidak sayugianya, tidak sepatutnya. Itu bahasa Indonesia tu, tidak sepantas. Tidak sepatutnya ilmu pengetahuan syariat tentang syariat agama Allah menjadi sebab perpecahan dan perselisihan. Bila kita boleh ilmu, depan kita ada Quran, depan kita ada sunnah, kita tengok ada khilaf di antara tafsir ulama salah dengan khalaf, kita ambil yang awal. Ulama salah lebih dekat dengan kepahaman mereka tentang nas. Jadi ulama-ulama yang kemudian mungkin lebih jauh kepahaman, kita ambil yang awal. Itu cara dia. Bukannya nak buat kelahi dengan hujah-hujah yang masing-masing berkelah lengan, kata orang. Padahal ilmu pengetahuan merupakan saranan menuju persatuan dan kesatuan. Sepatutnya ilmu pengetahuan itu yang bawa kesatuan, bukan yang bawa perkelahian. Tengok ni. Tengok nota di bawah 169. Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman berselisih dan berpecah belah. Tetapi nyatanya apa yang larang itu benar-benar telah terjadi pada mereka. Lepas dia larang, dia kelahi. Benarlah apa yang pernah disebut oleh Nabi SAW bahawa orang-orang Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan orang Nasrani berpecah sebanyak itu juga, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Allahu Akbar. 73 puak. Hadis riwayat Tirmizi. Dan ia berkata hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Benarnya kenyataan ini, ternyata umat Islam telah muncul 7 kumpulan besar. Dalam Islam ni pecah 7 kumpulan. Dia panggil Al-Haruriyah. Al-Haruriyah ni tulis pelajar, dia panggil Khawarij, golongan Khawarij. Kemudian Al-Qadariyah. Orang yang mengatakan semua berlaku dengan takdir manusia ini, tidak ada pilihan. Itu dia panggil. Kemudian Al-Jahmiyah. Dengarlah. Al-Jahmiyah ni kumpulan yang menukar-nukarkan makna ayat-ayat sifat Allah Ta'ala. Dia tak mau. Dia kata berpegang dengan zahir ayat ni jadi kafir. Jadi ulama Ahlus Sunnah, Salafus Saleh, mereka ada kepahaman yang jelas tentang ayat-ayat sifat. Tapi mari Jahmiyah ni, puak Jaham bin Safwan, dia tukar habis. Dia panggil takwil. Al-Murji'ah. Kumpulan apa pula Murji'ah ni? Murji'ah ni kumpulan yang memisahkan di antara iman dengan amal. Siapa dia sudah beriman, dia kata la ilaha illallah, dia tak solat ke, dia tak puasa ke, dia tak aurat ke, dia semuanya imannya jadi belaka. Itu dia panggil Murji'ah. Rafidah. Rafidah ni Syiah. Pokok Syiah yang mengagungkan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain. Al-Jabariyah. Jabariyah ni manusia seperti robot, remote control je, tak boleh buat apa. Semua benda, tak ada pilihan kita. Otak kita tak berfungsi bagi dia. Jadi ini kumpulan 7, G7 ini, masing-masing kumpulan sebut berpecah menjadi 12 pegangan. 12 pegangan, sehingga semuanya berjumlah 72 golongan. Na'udzubillah.
Semuanya akan masuk neraka kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang selamat. Yang ini kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita ini dalam kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, orang yang mengikut jamaatul muslimin di kalangan para sahabat, tabi'in, imam-imam yang besar di kalangan salafus salih. Amin ya rabbal alamin. Baik, balik semula ke atas. 169 tadi. Lalu Allah memberitahukan akibat dari perpecahan yang dilakukan oleh ahli kitab agar orang-orang yang beriman mampu mengambil pelajaran daripadanya, mengambil iktibar daripadanya. Iktibar daripadanya bahawa mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat besar yang tidak kita ketahui kadar besarnya dan jangka waktunya, tak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Azab yang sangat besar ini akan menimpa mereka pada hari kiamat, pada hari yang wajah-wajah kaum yang beriman membawa panji persatuan dan penggerak syariat Alkitab dan Sunnah akan menjadi putih berseri-seri. Allah maja'alna minhum, ya Allah jadikan kami ini dari kalangan mereka. Adapun sementara wajah-wajah kesesatan akan menjadi hitam legam. Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allah menerangkan tentang pada hari yang waktu itu ada muka yang putih bersih dan ada pula muka yang hitam muram. Siapa dia puak ni? Tengok nota di bawah. Nota di bawah ni. Syekh Ibnu Qayyim Ibnu Al-Qasim, ini ulama mazhab Maliki. Ibnu Al-Qasim, ulama mazhab Maliki, dia kata apa? Ibnu Qasim, ulama mazhab Maliki ni kata apa? Allahu Akbar. Ulama Maliki, dia kata dalam kitab Al-Utbiyah yang mengatakan tidak ada ayat dalam kitab Allah yang lebih keras. Ibnu Qasim dia ambil daripada kata-kata siapa? Kata-kata Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik ni Imam Darul Hijrah dia panggil. Imam Darul Hijrah, Imam Al-Madinah Munawwarah. Darul Hijrah tu dipanggil Madinah Munawwarah tu terkenal dengan nama Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah mengatakan bahawa tidak ada ayat dalam kitab Allah yang lebih keras terhadap orang-orang yang berpecah belah dan yang mengikuti alasan daripada ayat ini. Ayat ini cukup dahsyat sebab Allah SWT murka, Allah Ta'ala marah kepada kumpulan-kumpulan yang berpecah belah sebagaimana yang telah berlaku kepada umat-umat dulu. Ahli kitab berpecah 72, kita pula umat Islam berpecah pada 73. Kita mengatakan kita lebih teruk daripada mereka. Ini yang kita bimbang, yang kita takut, para jemaah sekalian. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada muka yang hitam. Imam Malik mengatakan, tetapi ayat sebut berkenaan dengan ahli qiblah. Mana ayat ini berkait dengan ahli qiblah, mana berkait dengan orang Islam. Orang Islam yang muka putih, iaitulah golongan yang ikut sunnah. Yang muka kelabu, muka hitam ini golongan yang mereka-reka bid'ah. Kita mengatakan hati-hati para jemaah, tidak mudah untuk kita lepas daripada apa yang disebut oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Seperti ayat yang disebut ini, kita kata cukup berat. Itu kata-kata Imam Malik dalam ayat ini. Dalilnya, ni. Tak habis lagi ayat ni. Buktinya adalah firman Allah Ta'ala berikutnya di akhir ayat. Tuhan kata, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Jadi Allah Ta'ala larang. Maka para jemaah sekalian, hati-hatilah kita daripada terjebak dengan kumpulan ini. Balik semula kepada tafsir ayat. Kemudian Allah menerangkan tentang balasan bagi dua kelompok itu.
Apa dia balasan? Adapun orang-orang yang mukanya hitam muram, disebabkan mereka melihat langsung peristiwa-peristiwa yang mengerikan di padang mahsyar, takut dia di padang mahsyar, dan mereka boleh memastikan diri mereka akan masuk dalam neraka. Pasti dah kena. Maka dikatakan pada mereka untuk memalukan dan mengherdik mereka, akafartum ba'da imanikum, kamu jadi kafir setelah kamu beriman. Dan inilah bentuk wajah mereka yang telah melakukan perbuatan buruk, maka rasakanlah azab ini disebabkan kerana kamu telah menjadi kafir, sedangkan di tangan mereka ada kitab, ada Taurah, ada Injil. Jangan lupa di tangan kita juga ada Quran, ada sunnah, dan kitab-kitab yang mu'tabar. Sedangkan orang-orang yang mukanya putih berseri, Allahumma ja'alna minhum ya Rab, jadikan kami di kalangan mereka, maka kedudukan ketakutan mereka terhadap kengerian di pada masa itu tidak akan lama. Takut sekejap ya. Kerana mereka segera masuk ke dalam syurga, mereka berada dalam rahmat Allah, mereka berada dalamnya kekal selama-lamanya. Alhamdulillah. Pada ayat 108, Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa wahyu Allah, berupa wahyu. Allah Taala berfirman, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar. Tengok bawah, nota di bawah tu dia kata berbeza di antara qiraah dengan tilawah. Menarik ni, kita bahas sikit perbezaan di antara qiraah dengan tilawah. Apa beza? Membaca at-tilawah. Tilawah terbaca tilawatul Quran, kita baca Quran. Dalam bahasa Arab boleh menggunakan kata tilawah atau dengan kata qiraah. Dua-dua boleh. Yatlu, yaqra. Dua-dua. Tetapi kata qiraah, perkataan qiraah, iaitulah mempunyai makna mujarrad hikayatu kalam. Kita baca aja, baca kata-kata yang tertulis. Kita baca apa yang tertulis. Tertulis dalam qiraah, membaca. Kalau tilawah, sedangkan tilawah digunakan untuk meniru ucapan. Maknanya kita kata hak kita dengar tu. Ucapan orang lain untuk tujuan menyampaikannya secara tuntas, secara mengikut lafaz dia. Kalau kata tilawah, qiraah, kalau qiraah kita baca yang tertulis. Tapi kalau tilawah tilawah mana kita baca apa yang telah kita dengar. Macam kita Quran, kita tak kata qiraah Quran. Tak, yaqra, kita kata tilawatul Quran. Wallahu alam, itu perbahasan dari sudut bahasa, bolehlah kita bahas untuk menambahkan ilmu pengetahuan kita. Qiraah, tilawah. Tengok ayat. Allah, itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar. Artinya ayat-ayat yang berisikan petunjuk dan kebenaran ini kami bacakan kepadamu dengan benar dan tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Kerana itu sampaikanlah ayat-ayat itu dan ajaklah manusia dengannya agar mereka kembali kepadaku, maka barang siapa yang menolaknya akan binasa. Allah tidak akan menyeksa manusia kecuali sesudah datang pemberitahuan dan peringatan kepada mereka. Dalam ayat Tuhan sebut, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan azab mana-mana makhluk ini sehingga datangnya rasul. Kata rasul, kamu tak hirau juga, cari pasallah kamu. Baik, ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ini, wa fil ayatil akhirah, ayat 109, Allah memberitahukan bahawa dialah pemilik kerajaan seluruh langit dan bumi. Dia yang menciptakan, mengendalikan dan mengatur seluruhnya. Segala urusan akan kembali kepada Allah. Dialah yang akan memberi ganjaran kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikan dan orang yang membuat buruk dengan keburukannya. Baik, tamaklah dia panggil makna al-ayah secara umum. Sekarang kita berpindah kepada dia panggil mencari hidayatul ayah. Dalam kitab ni guna hidayatul ayah.
Dalam kitab Muharrar dia kata fawaidul ayah. Jadi kita cari apakah pelajaran iktibar yang boleh diambil daripada ayat 104 sehingga 109 ini. Kita kata alhamdulillah. Yang pertama, wajib adanya sekelompok dari umat Islam yang bertugas mengajak bangsa-bangsa di dunia agar masuk Islam. Alhamdulillah. Di peringkat Malaysia, peringkat negeri ada, setiap negeri ada, peringkat nasional negara pun ada, peringkat antarabangsa pun ada. Sekarang ni dah banyak ahli sahabat-sahabat kita yang bekerja untuk kerja ni. Kelompok ini menyampaikan agama Islam kepada mereka, bahkan memerangi mereka jika mereka mengangkat senjata. Dan wajib pula adanya yayasan atau lembaga yang bergerak untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar di wilayah-wilayah, di bandar ataupun di kampung kaum muslimin. Semua peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat kampung, qaryah, semuanya kena ada orang yang menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Alhamdulillah. Yang kedua, dilarang berpecah belah antara orang muslimin dan berbeza pendapat dalam masalah agama yang besar. Masalah furuk kecil-kecil, sentuh wanita batal wuduk, tak batal wuduk, itu tak boleh buat dah. Baca kunut subuh tu boleh tak? Itu dia panggil perkara-perkara yang biasa yang berlaku dalam masyarakat yang kecil-kecil. Itu memang saya ada satu perkara lumrah yang sukar untuk disatukan. Tapi dalam masalah-masalah yang besar, yang berkelahi kita bermasa muka, kata orang, berkerak rotan, berpatah arang, ini yang dilarang dalam Islam, yang kita tidak boleh. Dia panggil khilaf tu ada dua. Khilaf yang berlawan, satu lagi dipanggil khilaf tanawwu', khilaf yang pelbagai. Itu tak ada masalah. Yang ketiga, ahlul bid'ah, ahli bid'ah dan para pengikut ajaran sesat. Mereka akan dikenali di padang akhirat esok, di padang mahsyar pada hari kiamat nanti, dengan muka mereka yang berwarna hitam, muram, yang begitu dahsyat. Jadi kita takut dengan nampak kalau kita buka WKP saja, ahli-ahli bid'ah yang duk reka-reka ibadat, yang duk kelentor masyarakat dengan amalan-amalan rekaan sendiri, reka hadis palsu untuk melariskan pegangan. Ini orang ini juga dalam keadaan bahaya di akhirat esok, wal iyaz billah. Yang keempat, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ni apa dia? Tengok nota di bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Yahudi berpecah kepada 71, Nasara kepada 72, umat ini 73. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah? Nabi kata, kulluha finnar illa wahidah. 70 lebih masuk neraka, kecuali satu kumpulan aja ia selamat. Jadi sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka? Faqala humul ladzina yakununa ala ma ana alaihi wa ashabi. Maka Nabi kata kumpulan itu iaitulah kumpulan orang yang apa? Orang yang mengikut apa yang aku ajar dan juga mengikut siapa? Mengikut apa yang telah dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ingatlah kita ni sahabat radhiyallahu anhum. Tulis hadis ma'ana alaihi wa ashabi. Hadis ini rawahu at-Tirmizi wa ghairuhu, dan telah dinilai sebagai hadis yang hasan oleh muhaqqiq. Jadi kita kata alhamdulillah, ini pentingnya kita duduk di atas apa? Di atas jalan yang benar mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, balik semula kepada yang keempat. Ahlus sunnah wal jamaah iaitu orang yang hidup dengan akidah dan ibadat sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabi. Beserta para sahabatnya, mereka akan dikenali di padang mahsyar pada hari kiamat nanti dengan muka mereka yang putih berseri. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang bercahaya mukanya di akhirat esok, yang layak untuk menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan layak untuk ke syurganya, ya ikut syurga Allah ya Rabbal alamin. Yang kelima, penegasan akan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di sisi Tuhannya sekaligus pengakuan atas kenabiannya serta kemuliaan bagi orang yang beriman dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Jadi kemuliaan Nabi itu sudah pasti. Kita akan muliakan yang mulia umat Nabi yang beriman dengan Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keenam, akhir perjalanan segala urusan di dunia ataupun di akhirat adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, hendaknya bagi orang-orang yang berakal agar mengikat janji kepada Allah dengan beriman dan mengesahkannya dengan beribadat kepadanya, iaitu merealisasikan kandungan kalimat tauhid, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tamatlah kita 6 hidayah petunjuk ayat yang dapat kita simpulkan dalam ayat surah Ali Imran ayat 104 sehingga 109 pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Dalam siri yang akan datang kita akan sambung surah Ali Imran bermula ayat 110 sehingga ayat 112. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Dr. Abu Anas. Di sini ada satu soalannya, Datuk. Ada? Satu. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Adakah kita boleh melihat tanda-tanda orang mukmin ketika di dunia? Seperti ada orang-orang yang memang kelihatan berseri-seri, ceria dan bercahaya wajahnya, dan boleh juga kita lihat orang yang tidak solat. Boleh Ustaz? Oh, kita suka sebenarnya. Kita orang biasa ni, kita nak tengok muka orang tu baik, tak baik. Bolehlah, setengah orang tu dia panggil farasatul mukmin. Tilikan mata orang mukmin tu ada kalanya dia nampak. Dia nampak. Contohnya kita tengok muka orang ni, orang yang banyak ibadat, orang yang kuat berpegang dengan sunnah, jadi muka dia ceria, bercahaya. Tapi sukarlah kalau kita nak buat, tak? Kata aku tengok muka orang tu berkedut, ini memang orang yang tak ikut ahli sunnah ni ataupun yang tak kuat ibadat. Jadi biasanya orang-orang yang macam ni tilikan orang-orang yang soleh, ahli ibadat, memang dia nampak. Ada Allah Ta'ala beri. Dia panggil farasatul mukmin. Tapi kita tak bolehlah guna sewenang-wenang macam orang duduk di kelas sekarang tu. Oh, guru kami yang mulia. Tengok muka dia pun dah nampak ahli syurga. Itu tak boleh. Jadi siapa dia nak jadi ahli syurga pergi bersalah dengan Tok Syekh. Mana dia duduk declare benda ni, akhir sekali dia jadi takdis al-ashkhas, mensucikan guru. Tapi ada ya orang-orang yang soleh betul-betul, dia boleh tengok muka orang ni nampaklah kesolehan orang tu. Ana ingat satu kisah waktu ana dalam kelas dulu. Ustaz saya cerita ada seorang pelajar daripada Amerika. Nama dia Daud. Orang ni baru masuk Islam, convert. Tapi dia datang belajar bahasa Arab di Universiti Madinah dan dia boleh masuk kuliah. Maknanya orang budak cerdik. Tapi masya-Allah, si Daud ni kuat tahajud. Malam-malam dia bangun awal, dia tahajud. Masuk dalam kelas dia mengantuk, dia tidur. Jadi budak Arab ni jealous. Bila tengok Daud tidur, dia tidur juga. Syekh marah. Syekh kata, "Qum ya walad, bangun. Budak tu pun macam tak puas hatilah, mentang kau orang putih lah dia ni, Mak Saleh ni. Syekh layan, boleh tidur je. Jadi budak tu bantah. Syekh kata apa? Syekh kata, "Nam ya Daud. Fa inna naumaka min qiyamil lail." Tidurlah Daud. Kamu mengantuk dalam kelas ni sebab kamu banyak qiyamul lail. Yang kau bangun, tak boleh tidur dalam kelas sebab malam kau bermain, bukan kau tahajud. Kita kata adalah kisah-kisah orang soleh macam tu ada, tapi kita tak boleh buka pintu ini, nanti orang declare benda-benda yang tak sepatutnya. Orang yang disayang, oi, muka ceria. Orang yang tak sayang, tengok muka pun tahu dah ni. Jadi sukarlah bagi kita, wallahu alam. Tapi benda tu ada.